Waktu kerja fleksibel untuk golongan wanita sedang dikaji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Zamsyuddin. Kerajaan sedang mengkaji waktu kerja fleksibel bagi wanita untuk membantu golongan itu menguruskan keluarga. Menurut Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara itu akan dibincang bersama Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan akan cuba untuk diumumkan sebelum akhir tahun. Kita sekarang sedang di peringkat akhir mengkaji skim persaraan kerja pejabat awam dengan maksud meningkatkan kadar upah kerana sudah lebih 10 tahun tidak dikaji. Jadi kita sedang mengkaji dan saya akan bincang dengan KSN dan KPPE supaya memberikan sedikit ruang dan kelonggaran. Walaupun mungkin dengan gaji yang kurang, kalau umpamanya biasa orang bekerja dari jam 8 sampai jam 4. Kalau dia kerja kita 4 jam, maka kadar upah mungkin sekadar 4 jam. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh memanfaatkan wanita yang merasa terdesak untuk menjaga kepentingan anak-anak mereka di rumah. Sekiranya diluluskan, Malaysia menjadi negara pertama beri pengiktirafan cukup bermakna kepada wanita dalam soal toleransi kerjaya dan rumah tangga. Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2024. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengumumkan inisiatif untuk mengukuhkan peranan wanita. 100 tokoh wanita akan dipilih Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM untuk menerima dana RM50,000 setiap seorang bagi memperkasa golongan itu dalam masyarakat. Kalau benar kita iktiraf peranan wanita, maka saya nak bagi satu cabaran kepada tokoh-tokoh wanita. Peringkat awal, kita pilih 100 tokoh wanita dalam negara kita. Dan Nancy Chukri akan terakinkan kaedahnya dan putuskan bersama. Dalam 100 wanita ini, kita nak berikan dana khas supaya dengan dana ini, mereka manfaatkan sama ada mengadakan kegiatan, mengadakan kumpulan yang tidak semestinya terikat kepada parti, terikat kepada persatuan, tetapi dengan inisiatif mereka sebagai pemimpin masyarakat atau pemimpin politik, menggunakan dana ini sebagai kesempatan, wahana untuk mencari jalan meningkatkan kegiatan, idea dan saranan wanita. Jadi 100 wanita dalam beberapa bulan ini dipilih dan kita akan berikan sumbangan khas tiap tokoh wanita ini RM50,000 untuk mengendali program ini. Dua pensyarah wanita Universiti Malaya UM terpilih menerima anugerah cendekiawan pelawat Fulbright Malaysia 2024-2025, program pertukaran pendidikan antarabangsa berprestij yang ditaja oleh Kerajaan Amerika Syarikat. Profesor Madya Dr. Rina Raja Surya dan Profesor Dr. Siti Nurshina Muhammad Zain dipilih berdasarkan merit akademik dan kecemerlangan dalam potensi kepemimpinan. Pemberian anugerah berkenaan disifatkan sebagai penghormatan bertepatan dengan sambutan Hari Wanita Sedunia 2024 hari ini. Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim melancarkan Hari Wanita Kebangsaan 2024 di UM. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Seiring dengan sambutan peringkat antarabangsa, tema Wanita di Julang Negara Gemilang dipilih bagi sambutan di Malaysia. Seorang pemandu lori didakwa di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan membunuh teman wanitanya dengan menolak wanita warga Thailand itu dari tingkat 23 sebuah kondominium di Setia Alam bulan lalu. Vinathan, 37 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Sasha Diana Sabtu. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh didakwa membunuh Mawika Lumyai, 32 tahun, di sebuah kondominium di Setia Alam pada 10.02 malam 28 Februari lalu.
Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, sabit kesalahan hukum mati atau penjara minimum 30 tahun dan maksimum 40 tahun dan hukuman tidak kurang 12 sebatan sekiranya tidak dijatuhkan hukuman mati. 7 Jun ditetapkan untuk sebutan kes bagi laporan forensik, kimia dan bedah siasat. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nurul Farah Sofia Nur Azman, manakala tertuduh diwakili Peguam TP Aravin. Perkembangan insiden bot karam di Sungai Baleh, Kapit, Sarawak. Operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pukul 6 petang tadi selepas 4 mangsa yang dipercayai lemas dalam kejadian petang semalam masih gagal ditemui. Operasi hari ini melibatkan pencarian di kawasan hulu dan hilir dari lokasi bot tersebut karam. Pencarian turut dilakukan di Sungai Batang Rajang. 2 dari 4 mangsa yang masih hilang merupakan anggota polis dari IPD Kapit iaitu Sarjan Jonathan Lambert dan Constable Iskandar Ibrahim. Manakala 2 lagi mangsa orang awam ialah Emerson John Nain dan Jack Ballen. Bot tersebut karam petang semalam selepas merempuh air berpusar di Sungai Baleh ketika hendak ke Nangga Tuli dari jeti SK Lepong Baleh. Di Kuching, 5 buah kedai di Jalan Iwi High dekat Jalan Carpenter musnah dalam kebakaran kira-kira pukul 1.44 tengah hari tadi. Dalam kejadian itu, 2 kedai perabot terbakar sepenuhnya, 2 kedai terbakar 50% dan sebuah lagi kedai terbakar 30%. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak berkata, sebuah kenderaan jenis pelbagai guna dan motosikal turut musnah terbakar. Pasukan bomba memadamkan kebakaran menggunakan teknik ofensif dan defensif bagi mengawal dan memadam kebakaran. Pasukan pemadam juga membuat fire break untuk menghalang kebakaran daripada terus merebak ke unit kedai bersebelahan. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Laporan siasatan kejadian anggota bomba lemas ketika menyelenggara bot di jeti Pangkalan Merin di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Mak Mandin 22 Februari lalu dijangka dimuktamadkan 2 minggu lagi. Buat masa ini siasatan secara menyeluruh sedang dilakukan termasuk meneliti kaedah gerak kerja semasa serta prosedur operasi standard tugas penyelenggaraan bot yang digariskan. Tujuan Ketua Rasa telah kita tubuhkan dan masih dari peringkat siasatan. In fact, oleh jawatankuasa ini masih berada di Penang lah. Okey, sedang menjalankan siasatan khususnya merangkumi kaedah prosedur, gerak kerja semasa dan juga maklumat daripada saksi yang bersama dengan arwah lah. Maksudnya rakan sekerja yang bersama dengan arwah sebelum kita dapat rumuskan dapatan keseluruhan. Terdahulu, Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Aiman Atira Sabu menyampaikan bayaran pampasan kerajaan dan pampasan JBPM kepada Balu Allahyarham Muhammad Izzuan Jamaliah Abdul Majid bernilai RM272,923. Di peringkat bomba pun saya difahamkan memang akan ada bantuan bulanan dan di peringkat Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti mana biasa mereka layak untuk dapat bantuan kanak-kanak. Bantuan pelajaran untuk kanak-kanak sehingga mereka berusia 18 tahun. 4 rakyat tempatan termasuk pasangan suami isteri ditahan bersama 21 kg ganja bernilai RM66,000 dalam 3 serbuan di sekitar Georgetown antara 10 malam semalam hingga 11 pagi tadi. Serbuan dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Pulau Pinang menerusi operasi terancang. Di sini untuk makluman bagi 4 tangkapan yang dibuat tu B1, B2, B3, B4. B3 dan B4 tu adalah suami isteri. B1 dan B2 itu adalah runner dia. Polis turut menyita sebuah kereta dan motosikal digunakan suspek bagi menjalankan kegiatan tersebut dengan nilai sitaan RM12,000. Hasil risikan, sindiket sudah beroperasi sejak September tahun lepas. Kesemua suspek berusia antara 28 hingga 41 tahun direman sehingga 14 Mac depan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pengeluar tayar global Goodyear beri jaminan akan membayar pampasan kepada semua pekerja yang terkesan susulan pengumuman penutupan kilang di Shah Alam. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Goodyear turut mengadakan perbincangan dengan beberapa syarikat lain termasuk Proton untuk menyediakan peluang pekerjaan yang sesuai. Semua
untuk kita memastikan pekerja tu kena protect. Dan pada masa sama, in the longer term, that's why it's important that kita terus memastikan bila kita bawa pelabur tu, pelaburan dalam ekonomi digital ataupun ekonomi hijau ataupun ekonomi-ekonomi yang baru yang akan dapat sustain lah in the longer term. Mengulas lanjut, katanya penutupan fasiliti pembuatan Goodyear bukan hanya melibatkan Malaysia, malah beberapa negara lain. Sementara itu, MITI dan MIDA menubuhkan pasukan khas bagi membantu 550 pekerja Goodyear yang terjejas. Kesemua yang terkesan akan dibantu mendapat penempatan semula serta diberikan program peningkatan kemahiran dan latihan. Satu kerjasama dengan Perkeso serta Jabatan Tenaga Kerja melalui Pusat Pemudah Cara Invest Malaysia akan diadakan untuk memudahkan bantuan penempatan pekerjaan daripada pelbagai sektor. Penutupan operasi adalah sebahagian daripada langkah global Goodyear untuk mengurangkan kos tahunan sebanyak $1 bilion menjelang tahun 2025. Jemaah Menteri akan berhubung dengan pejabat Speaker Dewan Rakyat bagi membincangkan kenyataan ahli parlimen yang didakwa tidak benar dan dibahaskan ketika sesi perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata siri kenyataan ahli parlimen yang tidak benar telah mengelirukan Dewan sebelum disusuli dengan siri permohonan maaf. Kerana seolah-olah ada sikap cakap dulu, minta maaf kemudian. Dan dalam bahasa Inggeris ada pertikaian sama ada there's any remorse. Adakah mereka faham bahawa apa yang mereka sebut itu tidak benar, tidak betul dalam siri kejadian baru-baru ini. Ya, tidak kiralah Tasik Gelugur, Pengkalan Cepa, Marang. Ya, jadi banyak perkara yang telah dibangkitkan. Tapi ada sejumlah daripada perkara yang telah dibangkitkan insya-Allah akan dijawab oleh menteri-menteri dalam sesi penggulungan yang akan bermula pada hari Isnin. Cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan berhubung kewarganegaraan anak yang dilahirkan oleh ibu warga Malaysia di luar negara yang berkahwin dengan warga asing telah dipersetujui Jemaah Menteri. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pembentangan mengenainya telah mendapat lampu hijau dan langkah berikutnya akan diteruskan melibatkan sesi libat urus dengan pelbagai pihak termasuk orang awam. Hari ini saya bentangkan dan Kabinet memberikan green light sepenuhnya. Dan saya akan teruskan dengan proses-proses berikutnya lah. Sesi penerangan kepada rakan-rakan media, saya akan dalam jadual penerangan saya, ya, engagement dengan distinguished individual saya akan teruskan, engagement dengan badan-badan masyarakat sivil saya akan teruskan, engagement dengan ahli-ahli parlimen yang akan kemudian mengundi saya akan teruskan. Disember tahun lalu, Jabatan Peguam Negara dilapor sedang merangka draft cadangan pindaan perlembagaan itu iaitu Perkara 14-1-B untuk memasukkan perkataan ibu dengan tujuan membolehkan kewarganegaraan anak diperoleh secara kuat kuasa undang-undang. Sekarang 13,000, perkiraan hampir 13,000. Goodyear Malaysia kilang di Shah Alam yang bertapak 50 tahun bakal gulung tikar. Goodyear terpaksa keluar ini sepatutnya menjadi tanda tanya kepada kerajaan Madani yang ada pada hari ini. Tular kononnya penutupan kilang tayar di negara ini disebabkan kegagalan kerajaan menyokong pelaburan. Sentimen sama turut dibuat seorang lagi pemimpin pembangkang menerusi muat naik di platform X. Semakan pasukan biar betul mendapati persepsi yang cuba dicipta tak berasas. Ini kerana keputusan menutup operasi kilang sebenarnya disebabkan isu komersial syarikat. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, memaklumkan sebelum penutupan operasi di muktamad, sesi dialog telah diadakan syarikat berkenaan dengan pihak berwajib. Ia jadi bukti kesediaan kolektif bagi memastikan penutupan sejajar dengan objektif strategik lebih luas. Menurut Menteri Besar Selangor pula, ini bukan kali pertama syarikat pengeluar tayar global itu berbuat demikian. Sama seperti sebelum ini, penstrukturan operasi syarikat jadi sebab penutupan. Bila saya semak pagi tadi selepas berita ini keluar,
Rupanya Goodyear telah menutup kilang di Akron, Ohio yang menarik 500 pekerja pada tahun 2023. Goodyear juga telah melakukan restructuring drive pada September 2023 untuk memotong 1,200 pekerjanya di Eropah dan Eropah Timur dan juga di Afrika dan juga di Asia. Biarpun begitu, nasib kaki tangan tetap dipelihara. Menurut Menteri MITI, pasukan khusus di tubuh kementerian bagi memudahkan penempatan pekerjaan kaki tangan terlibat. Turut ditawar program peningkatan kemahiran dan kemahiran semula. Henti cipta persepsi. Tak perlu keruhkan keadaan dengan kenyataan putar belit. Penyebaran berita palsu adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan keluarga Diraja Johor berkenan menggunakan kereta kepada pegawai-pegawai yang berjasa serta dedikasi dalam menjalankan tugas. Kurniaan menerusi Yayasan Diraja Johor itu disampaikan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Zailani Hashim. Sri Paduka Baginda berkenan menggunakan Proton X90 kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin. Turut menerima kurniaan itu adalah Datuk Paduka Mahathir Lela Istana Negara Datuk Azwan Effendi Zaira Kitnaini dan Pegawai Agama Islam Istana Negara Datuk Munir Mat Saleh. Tidak ketinggalan menerima kurniaan itu bekas Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Major Jeneral Datuk Indra Zahari Muhammad Arifin dan Kenal Besara Datuk Nazim Muhammad Alim. 10 lagi pasar nelayan dirancang dibuka di seluruh negara tahun ini. Bagi tujuan itu, pihak Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM negeri diarah supaya mengenal pasti dan mengemukakan cadangan lokasi sesuai bagi membolehkan projek dilaksana dengan segera. Ketika ini terdapat 137 buah pasar nelayan di seluruh negara dan 9 daripadanya di Terengganu. Pengerusi LKIM berkata kewujudan pasar berkenaan yang bernilai RM200,000 setiap satu mampu meningkatkan ekonomi nelayan. Jadi ini adalah usaha LKIM untuk bantu nelayan menambah pendapatan dan juga bantu rakyat mendapat ikan yang lebih stabil harganya. Tapi perlu diingatkan juga ini harga ikan yang segar. Jadi tak sama harga dia dengan harga ikan yang lama di pasar-pasar biasa. Sementara itu, LKIM juga telah mengenal pasti 77 pasar nelayan yang tidak aktif di seluruh negara. Perkara itu berlaku susulan lokasi pasar yang tidak strategik iaitu jauh dari taman perumahan atau penempatan. Kadar bayaran zakat fitrah di Pahang kekal RM7 seorang tahun ini. Bagaimanapun, umat Islam yang menggunakan beras wangi atau seumpama dan setara diwajibkan bayar RM14. Manakala mereka yang menggunakan beras basmati atau seumpama dan setara wajib membayar RM21. Kadar zakat fitrah negeri Pahang bagi tahun 1445 Hijriah bersamaan 2024 Malidiah dengan kadar RM7 setelah mendapat kelulusan daripada Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang. Kadar minimum yang perlu dibayar oleh setiap rakyat Pahang berkewajipan mengeluarkan zakat fitrah adalah RM7 dan diwajibkan juga kepada yang menggunakan beras wangi atau yang seumpamanya dan setara dengannya sebanyak RM14 dan yang menggunakan beras basmati atau seumpama dan setara dengannya sebanyak RM21. 918 amil telah ditauliahkan untuk melaksanakan urusan kutipan zakat. Kemudahan pembayaran zakat fitrah turut disediakan secara dalam talian atau melalui bank muamalat. Empat daripada 51 bazar Ramadan di Melaka akan beroperasi sebagai Bazar Ramadan Rahmah BRR. Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, kesemua bazar berkenaan masing-masing beroperasi di Taman Cempaka, Masjid Tanah, Jasin Bistari dan Masjid Al-Alami MITC. Menurut Timbalan Exko Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri, Datuk Zulkifli Muhammad Zain, sebanyak 50 peniaga terlibat dalam BRR. Saya difahamkan kekal dan mungkin peniaga-peniaga akan bertambahlah dari semasa ke semasa. Saya percaya bahawa ramai peniaga di dalam negeri Melaka ini sebenarnya tengah mencari ruang
untuk mereka berniaga dengan produk-produk yang mereka anjurkan ataupun mereka jual pada ketika itu. Satu daripada 7 menara telekomunikasi di bawah program pemberian perkhidmatan sejagat PPS Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 di Melaka telah siap beroperasi dengan menawarkan perkhidmatan 4G di Kampung Gapis Asahan di Jasin. Baki 6 menara dijangka beroperasi secara berperingkat menjelang akhir tahun ini dan kesemua menara itu kini di peringkat kerja-kerja pemasangan radio dan stesen pemancar. Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Melaka, Datuk Fairul Nizam Roslan optimis pengoperasian menara telekomunikasi itu akan meningkatkan kualiti capaian internet di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dengan adanya program Jendela ini banyak sangat membantu terutama di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi kami memang Exco yang terlibat, Exco semualah memahami tentang kepentingan dan semuanya memberi kerjasama termasuk jabatan-jabatan. Pada tahun ini, 9 menara baharu dirancang. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia diminta mengenal pasti lokasi dengan segera. Sementara itu, penduduk kampung sambut baik usaha kerajaan itu. Sekarang ni memang bermasalah. Sebelum ni memang bermasalah. Semasa kom baik ke apa saja semua bermasalah. Tapi dengan adanya ni dia akan jadi lebih baik lagi lah. Senang untuk akses apa-apa saja yang diperlukan. Harapan saya dengan adanya line terbaru daripada DG dan Celcom ni, ia membantu pembelajaran. Juga masyarakat kampung orang tua-tua yang pakai telefon, dia akan dapat faedahnya lah. Lebih mudah. Tapi kalau tak ada lain, dia terpaksa bekerja. Kalau berlaku kecemasan pun satu masalah. Prihatin dengan nasib golongan anak yatim yang kurang berkemampuan, Terengganu FM turun padang menyantuni golongan itu menjelang Ramadan. Seramai 25 anak yatim berusia 7 hingga 17 tahun dari seluruh negeri disantuni bagi membeli kelengkapan Hari Raya. Tengok saya apa tadi? Jadi kita tengok suasana hari ni di mana kita memasuki bulan Ramadan kan. Jadi alhamdulillah wajah keceriaan terpancar dan kita pun sebagai para penyampai pastinya RTM Terengganu sendiri rasa berbesar hati sebabnya ini salah satu sumbangan kita lah sebagai penyampai yang mana kita mempertaruhkan dengan cara sebegini turun padang bersama dengan anak-anak yatim. Saya nak berterima kasih kepada TM kerana sudi bekerjasama dengan Mama Mariam pada hari ini untuk membeli baju raya anak-anak yatim dan itu merupakan salah satu faktor lah kenapa Mama Mariam berusaha lagi untuk memajukan ekonomi dalam masa sama dapat membantu rakyat-rakyat sekitar. Program Jelajah Ramadan RTM yang dijalankan setiap tahun memfokuskan tanggungjawab sosial kepada golongan yang memerlukan di seluruh negara. Badminton terbuka Perancis beregu lelaki negara Aaron Chia So Yik yang menjadi wakil tunggal Malaysia mara ke peringkat suku akhir tewas kepada beregu Korea Selatan Kang Min Hyuk Seo Jung Sung Jae 21-19, 21-16.
Aaron Woo Yik yang merupakan pilihan kelima kejohanan tunduk kepada pasangan Korea Selatan itu dalam masa 43 minit. Keputusan itu menjadikan Aaron Woo Yik hanya menang 2 kali dalam 5 pertemuan dengan beregu di ranking kedua dunia itu. Kekalahan pasangan utama negara itu juga menyaksikan tiada lagi wakil Malaysia meneruskan saingan di arena Porte de la Chapelle. Sebelum itu, Aaron Woo Yik menewaskan pasangan Taiwan untuk mara ke suku akhir. Final kejohanan hoki Piala TNB, pasukan hoki Terengganu THT tekad menjulang trofi sulung musim ini dan akan memastikan perlawanan menentang TNB akan berakhir dalam masa sebenar di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil esok. Penyerang THT Faizal Sa'ari berkata skuadnya perlu mengelak perlawanan diheret kepada penentuan pukulan penalti, memandangkan pasukan lawan mempunyai kelebihan dalam situasi tersebut. Faizal berkata pasukannya turut berazam untuk berjuang berhabis-habisan dalam usaha menyekat misi TNB yang mahu memburu gelaran treble musim ini selepas menjulang Piala Sumbangsih sebelum merangkul kejuaraan MHL bulan lepas. Semalam THT yang juga juara bertahan mengesahkan slot final menerusi agregat 6-1 selepas meraih kemenangan 3-1 ke atas Maybank pada aksi separuh akhir kedua. TNB pula melangkah ke final dengan agregat 8-2 ke atas skuad UiTM HAKPT selepas melakar kemenangan 5-1 pada aksi separuh akhir kedua. Pengendali skuad TNB, Nur Saiful Zaini mengakui THT bukanlah lawan yang mudah untuk mereka lepasi bagi memburu gelaran treble. Skuad THT kendalian Muhammad Harfizi baru menewaskan TNB 2-1 pada perlawanan akhir tahun lepas. Stadium Nasional Bukit Jalil kekal menjadi venue bagi aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 melibatkan skuad Harimau Melaya menentang Oman 26 Mac ini selepas keadaan padang didapati berada pada tahap baik. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Nur Azman Rahman hari ini. Keputusan itu dibuat selepas lawatan bagi meninjau keadaan terkini oleh Presiden FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin dan Pengerusi Perbadanan Stadium Malaysia PSM Datuk Hans Isaac bersama-sama Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pan Gon semalam. Sebelum ini timbul persoalan mengenai keadaan padang di stadium itu selepas beberapa konsert diadakan di venue berkenaan. Tiket bagi perlawanan berkenaan akan mula dijual esok secara dalam talian. Skuad Harimau Melaya telah menjalani kem latihan bagi persiapan menghadapi perlawanan ketiga kumpulan D menentang Oman di Muscat pada 21 Mac sebelum pulang ke tanah air bagi perlawanan keempat di Bukit Jalil pada 26 Mac. Selepas dua aksi menentang pasukan di ranking ke-72 itu, Malaysia akan bertemu Kyrgyzstan pada 6 Jun di tempat lawan dan kembali menanti kedatangan Taiwan di Bukit Jalil pada 11 Jun. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.